Okey. Boleh nampak saya punya skrin Okey. Okey, setakat mana yang dah buat tu? Nombor 1 buat dah? Bagian 5 Oh dah. Dah Dah. Okey, Okey, 1A macam mana jawapan dia? 1A jawapan dia Y nak penuh Dia nanti je sekali. Dia suruh nilai Y je. Y berubah secara langsung X. Aha. Y berubah secara langsung dengan K X. Y sama dengan KX. K sama dengan Y per X. Y sama dengan 1.8. X sama dengan 0.6. K Y sama bersama dengan 0.6. Y X Oh, sama dengan sorry, ni belum. 0.6. Okey. Ni belum lagi. X sama dengan Y sama dengan 1.8. X sama dengan 0.6. K sama dengan 1.8 per 0.6. Sekejap ya, ini A kan? 1A Ah, kan? ah. Okey, nilai K berapa? Nilai K tadi dapat berapa? Sorry. Baik, nilai K sama X per Y. Y per X. Okey, apa nilai dia? Apa nombor? Berapa nilai dia? Y sama 1.8. Sat, tak, K, nilai K. Nilai K dia KX kan? K Saya nak tahu nilai K. 3. 3X. 3. Okey, 3. Alright. Y sama 3X. Jadi, mana X bersama dengan 5, jadi Y bersama dengan? 1.8. Dah, ni sekarang. Okey, macam sekejap Kita tengok step by step lah. Okey. Berubah secara secara langsung dengan X, jadi Y bersama dengan KX, dan K adalah bersama dengan Y per X. Okey, 1/8 bagi dengan 0.6 3. dapat 3. Okey, so jadi Y bersama dengan 3X. Yang Jadi Y bersama dengan 5, jadi Y bersama dengan apabila X bersama 5, Y bersama dengan berapa? X sama dengan 5. Apabila X bersama dengan 5, Y sama dengan berapa? Yang tu belum siap. Itu saya tak Ganti faham. saja. Yang tu saya belum ganti. Gantikan X ni dengan nilai 5. Yang ni yang Y sama dengan 3X ni. Ya, X ni ganti dengan 5. gantikan dengan 5. Dia jadi darab. Iyalah, betul lah. 3 darab 5 lah. 15. 15, betul. Good. Okey, sekarang yang B pula. Y sama dengan 5X kuasa 2. Y bersama dengan 5X kuasa 2 Okey, sekejap. Saya sekejap kira sekejap K bersama dengan Y per X kuasa 2. Jadi Y 1/8 0.6 kuasa 2, iaitu 1/8 bagi dengan 0.36 0.36. Tengok kalkulator sekejap. Okey, 1.8 tak on pun. 1.8 bagi 0.6 kuasa 2. Kuasa 2. So ni 5. Betul lah 5. Y bersama 5X kuasa 2. Okey, sekarang apabila X bersama dengan 5, Y bersama dengan 5 darab 5 kuasa 2. Berapa tu? Apa? Y sama dengan 5. Bila X bersama dengan 5, Y bersama dengan berapa? X 5 darab 5 kuasa 2 lah kan? Ya, betul. 5 darab 5.
125. Macam tu cara dia buat dia. Macam tu cara dia. Okey. Alright. Kita tengok soalan nombor 2. Nombor 2 ada buat? Dua ada. Okey, macam mana cerita dia? Okey. S. Nombor 2 saya buat tapi saya tak dapat. A, B pun tak dapat. Okey, berapa nilai K? Nilai K. K ni. Pemalar dia. Kalau nilai K dapat tak? Tak. Tak dapat lagi. Tak. Okey, tengok Dia kata S adalah berubah secara langsung dengan T kuasa 1/3. Kemudian dia kata jika S bersama dengan 1.2, T bersama dengan 27. Jadi kita masukkanlah nilai dia. Kita masukkan nilai dia 1.2 bersama dengan K 27 kuasa 1/3. Tahu tak macam mana nak cari nilai 27 kuasa 1/3? Tahu tak, Azmi? Tak. Okey, guna kalkulator. Dia sebenarnya 27 kuasa 1/3 ni sebenarnya sama saja dengan punca kuasa 3 bagi 27. Itu tahu tak? Tak. Tak tahu? Okey. Kalau tak ini saya bagi tahulah siap-siap Saya bagi tahulah. Kalau tak tahu saya bagi tahu siap-siap. Kalau 1/3 je maknanya punca kuasa 3 bagi 27. Kalau dia kata kuasa 1/2 maknanya punca kuasa 2. Dan begitu seterusnya. Okey, jadi kita boleh cari nilai punca kuasa 3 bagi 27 macam ni. Tekan shift, tekan itu. Jadi punca kuasa 3 bubuh 27. Jadi dapat nilai 3. Okey tak? Okey, satu lagi cara kita boleh buat macam ni. Tengok betul-betul 27 kuasa. Nampak macam arrow ke atas tu, itu maksudnya kuasa. Kemudian bubuh kurungan 1/3. Tutup kurungan. Jadi 3 juga. Itu cara dia. Kalau 27 kuasa 1/3 buat macam ni. Jadi 3. Ataupun punca kuasa 3 bagi 27. Jawapan dia tetap sama. Jadi 1/2 ni siap. 1/2 sama dengan K sama dengan 3K. Sama dengan 3K. Jadi K adalah sama dengan 1.2 bagi 3. Macam tu. Jadi guna kalkulator. 1.2 bagi 3 jadi 0.4. Sekejap saya punya ruang tu kecil sangat. Tak boleh. Ruang kecil sangat. Jadi ekspresi dia sekarang dia 1.2 bersama dengan 0.4 T kuasa 1/3 macam tu. Okey, untuk jawab saya rasa saya perlukan ruang yang lebih besar lah. Sekejap saya create satu page baru. Sekejap. Tak cukup. Okay, saya ambil balik soalan nombor 2 ni. Okey. Tak sini pula. Okey, kita dah dapat so far
1.2 bersama dengan 1.2 pula dah silap ni. Bukan 1.2. Tetapi S bersama dengan 0.4 T kuasa 1/3. Ini ekspresi dia. Jadi kita bila nak jawab soalan A, apabila T bersama dengan 64, S adalah bersamaan 0.4 darab 64 kuasa 1/3 macam tu. 64 kuasa 1/3. Jadi guna kalkulator. Oh, yang anu tu pun yang soalan A ni pun tukar macam yang nombor 1 inilah. Yes. Sama, kita masukkan nilai dah. Kita masuk ini part of algebra algebra kita biasa. Jadi 0.4 darab 64 kuasa, tengok betul-betul kalkulator ni macam mana Saya bubuh kurungan 1/3 tutup kurungan. Dapat jawab 1.6. Macam tu cara dia. 1.6. Boleh faham tak? Faham tak cara ni? Okey. B pula. Apabila S pula bersama 0.28. Apa kita buat? Kita masukkan balik ke dalam persamaan ni. S tu adalah 0.28 bersama dengan 0.4 T kuasa 1/3. Jadi kalau kita bagi 0.4, sini pun bagi 0.4. Kenapa saya bagi 0.4? Sebab saya nak hilangkan 0.4 kat atas ni Okey. Apa kita dapat? Kita dapat 0.28 bagi 0.4 berapa? Okey, 0.28 bagi 0.4. 0.7. Jadi 0.7 bersama dengan T kuasa 1/3. Ataupun kita terbalikkan, kita tulis T kuasa 1/3 bersama dengan 0.7. Jadi sekarang ni kita nak cari nilai T, apa kita buat? Disebabkan T kuasa 1/3, kita nakkan T. Kita nakkan T sini tau. Apa kita buat? Kita ambil semua tu. Kita kuasa 3. Semua tu kuasa 3. Okey, sebab apa ini mungkin ini pelajaran indeks ni sebenarnya. Indeks saya tak pasti matematik ada belajar dekat mana bahagian indeks. Sebab kalau matematik tambahan ada dalam masa tingkatan 4 ada belajar indeks. Detail, betul-betul detail. So T kuasa 1/3 kemudian kuasa 3. Ini maksud dia sama dengan T kuasa 1/3 darab dengan 3. 1/3 darab 3 jadi berapa? Ini Azmi, ini jadi berapa ni? 1/3 darab 3. 1. Jadi 1. Exactly. Jadi bersamaan dengan T kuasa 1. Jadi sebab itulah apabila kita kuasa 3 kan dia jadi T. Okey, sekarang sebelah kanan 0.7 kuasa 3. Kita guna kalkulator yang tu. Dah ada kat sini dah pun. Bubuh saja kuasa 3 kat sini. Dapat jawab 0.343. 0.343. Boleh ikut tak, Azmi? Yang 0.28 sama dengan 0.4 T 1/3 tu kenapa kena perkan dengan 0.4? Okay, good question. Saya tunjuk sekali lagi kalau apa? Kalau inilah 0.28 bersama dengan 0.4 T kuasa 1/3. Sekarang ni saya nak bubuh T kuasa 1/3 sebagai subjek. Dah tak? Maknanya saya nak tinggal T kuasa 1/3 je. Yang lain saya nak hilangkan. Saya nak hilangkan 0.4 ni. Saya tak mau. Saya tak mau 0.4. Jadi apa saya boleh buat? Saya boleh pindahkan dia ke kiri.
Saya pindah ke kiri, dia akan jadi bahagi 0.4. Ini pernah belajar tak ni? Nah, Pernah belajar? Itu maksud dia. Saya juga boleh katakan, okey, kalau saya nak hilangkan 0.4, saya bahagikan kedua-dua belahnya sekali. 0.4 kat sini, 0.4 kat sini. Kita ada dua cara untuk selesaikan masalah ni tau. Satu dengan cara yang mungkin Azmi belajar lah. Pindah ke kiri. Itu boleh. Satu lagi cara kita kiranya kata kalau dia pindah ke kiri kena pusingkan lah. dia jadi ke bawah lah. Dia jadi bawah. Yalah, terbalik. Terbalik lah. Maknanya 0.8 bagi 0.4. Satu lagi cara dia, kita kata bagi 0.4 kedua-dua belah. Supaya 0.4 bagi 0.4 sini boleh potong. Faham tak? Faham. 0.4 bagi 0.4 bersama dengan 1. Jadilah T03 saja di sebelah kanan tu. Boleh faham tak? Boleh. Okay, good. Jadi itu dia tujuan dia. Kemudian kita kuasa 3 kan, sebab kita nak tinggal T saja. In the end kita nak T saja di sebelah kiri. Memang kalau apa-apa pun memang kena kuasakan dengan 3 ke apa? Dia bergantung. Sekarang ni sebab dia T kuasa 1/3 bersamaan 0.7. Kita nakkan T saja. 1/3 tu kita tak mau. Kita nak T saja, kita nak tahu nilai T. Jadi kita nak buang 1/3 tu macam mana? Nak buang 1/3 sebab 1/3 tu kuasa. Jadi kita kuasakan 3 pula. Tapi apabila kita kuasakan 3 di sebelah kiri, kita kena kuasa 3 juga di sebelah kanan. Kita tak boleh buat sebelah saja. Okey. Katakanlah saya ada persamaan lain. Katakanlah 1/2. 1/2 bersama dengan 2 lah contohnya kan. So macam mana saya nak cari T? Punca kuasakan dengan 2. Kita kuasakan dengan 2. Punca kuasa. Kita kuasakan 2. Jadi T bersama dengan 2 kuasa 2 jadi 4. Macam itulah. Okey. Boleh Boleh. Ataupun kadang-kadang kita tulis, kadang-kadang macam ni jadinya. Kadang-kadang macam ni. Dia kata punca kuasa 2T sama dengan 2. Ini pun sama juga. Punca kuasa 2T adalah sama dengan T kuasa 1/2. Maksud dia sama. Okey? Jadi kita letakkan kuasa 2 kat sini, letakkan kuasa 2 kat sini. Jadi T bersama dengan 2 kuasa 2 itu 4. Okey Azmi? Boleh. Alright. Okey, bagus juga kita buat latihan ni sebab saya tak tahu Azmi masih ada masalah dengan indeks ni. Kita kata dia indeks. Bila ada power, bila ada kuasa je kita panggil indeks indeks. Okey, ada soalan lain lagi tak? Okey. Okey. Tinggal yang latihan ni soalan nombor. Dia ada berapa soalan? 4 Dia ada 4 soalan saya tinggal buat yang ni tinggal saya dapat buat yang nombor 1, yang nombor 2, 3, 4. Tak faham. Tak faham Tak dapat. Alright. Tak apa. Saya elok kita buat sekali lah latihan 5 ni. So that saya tak selesa nak bergerak kalau Azmi tak faham lagi macam mana nak buat. Jadi sebelum kita pergi ke section yang berikutnya, kita settlekan dulu latihan 5 ni. Okey, saya tengok soalan nombor 3 pula Okey. Soalan nombor 3. Okey. Okey, sebuah objek jatuh dari ketinggian h meter. Berubah secara langsung dengan kuasa 2 masanya. Okey, bila dia bagi statement macam ni, kita tuliskan terus dalam bentuk matematik.
Dia kata H H berubah secara langsung dengan T kuasa 2. dengan kedua T kuasa 2 iaitu H okey, silap. Berubah secara langsung. Macam ni dia berubah segala langsung dengan T kuasa 2. Bermakna H adalah bersama dengan K T kuasa 2. Itu maksud dia. Di planet Q, planet Q ni bukan bumi ni. Diberi bahawa objek itu jatuh dari ketinggian 5 meter dalam masa 2 saat. Okey, dia dah bagi tahu dah informasi. Apabila T bersama dengan 2, H bersama dengan 5. Jadi kita gantikan nilai T dan H tu dalam persamaan tu. 5 bersama dengan K 2 kuasa 2. Bermakna 5 adalah bersama dengan 4K. Jadi macam ni lah kita bawa 4 tu ke kiri. Tapi dia pergi ke bawah. Dia pergi ke bawah. So, K adalah bersama dengan 5/4. Okey. So, sekarang ni kita masukkan balik dalam persamaan tu. Dia jadi H bersama dengan 5/4 T kuasa 2. Boleh ikut tak, Azmi? Boleh. Boleh, ada soalan apa-apa? 5/4 T kuasa 2. Tahu macam mana saya dapat 5/4 ni? Ni lah pindah-pindah ni. Saya pindahkan 4 tu ke kiri. Tapi kenapa dia jadi 5/4 T kuasa 2? Okey. Kenapa jadi 5/4 kan? Bukan 5/4 Bukan 5 bagi 5/4. 4. Okey. Satu saya cakap tadi, kalau 5 bagi dengan 4K, kalau saya sekarang ni objektif saya nak letak K saja. Saya nak tahu nilai K. Itu objektif saya. Maknanya sekarang ni saya nak hilangkan 4. Macam mana saya nak hilangkan 4 ni? Jadi apa saya boleh buat? Saya boleh Bagi 4. Bagikan 4 ke dua-dua belah. Di sebelah kanan habis dah 4 tu. 4 bagi 4 jadi 1. Jadi yang kita tinggal K bersama dengan 5/4. Macam tu lah kita dapat. Boleh ikut ya? Okay. Alright, good. Jawapan dia? Belum lagi, tak habis lagi. Kita baru dapat sampai sini baru. Jadi sekarang dia kata hitung masa yang diambil dalam saat oleh objek itu jatuh pada ketinggian 45 meter. Sekarang ni kata apabila H bersama dengan 45. Jadi kita masukkan nilai H tu. 45 bersama dengan 5/4 T kuasa 2. Okey, sekarang ni kita immediate purpose kita nakkan T kuasa 2. Allahu Akbar. Sekejap. What did I do? Okey, sekarang ni objektif kita nakkan T kuasa 2 tu. 5/4 tu kita tak mahu. Kita nak buang 5/4 tu. Jadi kita ada cara yang laju, ada cara yang slow. Saya tunjuk cara yang slow dululah. Kita buang satu persatu. Kita buang 4 dulu. Macam mana kita nak buang 4 dulu? Kalau nak buang 4, kita darat dengan 4 ke dua-dua belah. Okey. Bila kita darat dengan 4, mana 4 bagi 4 tinggal 1. Jadi 5 T kuasa 2. Okey. Saya terbalikkan dah. Sekarang ni 5 T kuasa 2 bersama dengan 4 darat 45. Ni jadi bersama dengan 180. Okey. Betul, 180. Kalau saya nak hilangkan 5 pula, macam mana saya buat? Bagi dengan 5 pula. Tadi nak hilangkan 4, saya darat dengan 4 sebab 4 tu di bawah. 4 di bawah, jadi saya darat dengan 4. Tak bolehlah bagi dengan 4. Darat dengan 4. Sekarang saya nak hilangkan 5 sebab 5 tu berada di atas. Saya bagi dengan 5. Jadi sini habislah. 5 habis, jadi T kuasa 2. Sama dengan 180 bahagi 5. 180 bahagi 5 jadi 36. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, sekarang kita ada T kuasa 2 tapi kita nak T saja. Jadi
Punca. Punca Pindah. kuasa 2. Punca kuasa 2. Sekarang ni kita nak hilangkan 2 tu. Jadi kita buat apa? Kita bubuh. Pindah. Pindah sebelah. Kita tak boleh main pindah-pindah. Kita buat macam ni. Kita bubuh punca kuasa 2. Tapi kedua-dua belah pun kita kena bubuh punca kuasa 2. Punca kuasa 2 dua-dua lah. Ya. Okey, saya bubuh side note kat tepi ni. T kuasa 2, punca kuasa 2. Ini sama dengan apa tau? Sama dengan T kuasa 2 kuasa 1/2. Oh. Jadi ini bersama dengan T kuasa 2 darab 1/2. 2 darab 1/2 bersama dengan 1. Maknanya T kuasa 1 ataupun T sajalah. Tinggal T lah. Okey, kita buat punca kuasa 2 jadi T. Jadi berapa punca kuasa 2 bagi 36? 6 saat. Dapat jawapan. Okey tak Azmi? Okey. Ada soalan apa-apa? Okey, sekarang kita pergi soalan yang terakhir, soalan 4. Soalan 4 ini. Diberi isi padu cat X liter berubah secara langsung dengan luas dinding D meter persegi. Okey. Jika 3 liter cat boleh mengecat 36 meter persegi dinding. Okey, ungkapkan persamaan dalam sebutan X dan D. Okey. Isi padu cat X berubah secara langsung dengan D. Bermakna X bersama dengan KD. Dan dia kata apabila D bersama dengan 36, X bersama dengan 3. Jadi kita gantikan nilai D dan nilai 3 dalam persamaan tu. Kita dapat dari sini tadi kan. Jika 3 liter cat boleh mengecat 36 meter persegi dinding. Jadi kita masukkanlah. Alright, kita masukkan 3 bersama dengan 36D 36K. Jadi K bersama dengan berapa tu? Kita bahagi dengan 36 lah. Kedua belah. Ini habis. Jadi 3 bagi 36. K sama dengan 3/36. 3/36. Sekejap saya nak check ada silap mana-mana. X liter, okey. D. Betul lah. Kita guna kalkulator. Okay. Kalau kita dah bagi 3 bagi 36, kita dapat nilai apa? Nilai dia dia jadi tak syok. Kita boleh tinggalkan dalam bentuk pecahan saja. 3/36 ataupun 1/12. Yes. Jadi kita tulis 1/12. 1/12. Bermakna untuk jawapan A, A 1/12. X dia nak ungkapan persamaan X 1/12 D. Ataupun kita tulis X bersama dengan D/12. Boleh juga. Okey? Ini dua-dua pun sama. Okey, soalan B pula. Hitung isi padu cat dalam liter yang diperlukan untuk mengecat dinding dengan ketian 9 dan lebar 5. Okey, kita guna balik formula tadi. X sama dengan D/12. Sekarang ni luas dia ialah 9/5. Kita gantikanlah. D adalah 9/5. Jadi kita gantikan X bersama dengan 9/5 per 12. Jadi kita guna kalkulator. 45. Jadi 45 bagi 12. 3.75.
X sama dengan 3.75. 3.75 liter. Dapat jawapan dia. Okey. Ada soalan Azmi? Ada. Alright, good. Okey, Amilah. Betul. Okey, sekarang kita boleh masuk dalam topik baru Topik baru, ubahan juga. Kita baru saja habis topik ubahan langsung. Kita dah go through panjang lebar dah tentang ubahan langsung. Dia ada beberapa ubahan langsung, ubahan tercantum, ubahan songsang. Okey, kita masuk ubahan tercantum pula. Bismillah. Okey. Kita tengok apa maksud ubahan tercantum tu terlebih dahulu. Okey, ubahan tercantum ialah ubahan langsung. Okey, dia ubahan langsung juga dengan keadaan satu pemboleh ubah berubah dengan hasil darab dua atau lebih pemboleh ubah yang lain. Okey. Contoh. Okey, buat masa ni mungkin tak boleh nak tangkap lagi apa maksud dia. Contoh luas segi empat tepat. Macam ni. Jom kita tengok. Dekat kanan ni kita ada segi empat tepat yang luasnya Y. Y cm persegi. Lebar dia Z, panjang dia X. Okey. Maksud dia statement di atas ni, maksud statement ubahan tercantum ni ialah luas Y adalah berubah secara langsung dengan X dan Z. X darab Z. Sebelum ni kita belajar dua kuantiti saja. Y berubah secara langsung dengan X. Itu saja. Jadi Y adalah sama dengan KX. Sekarang ni kita ada ubahan tercantum. Dia bergantung kepada dua benda. Y itu bergantung pada X dan Y, X dan Z. Jadi dia jadi begini. Okey? Alright. Maksudnya Y adalah bersama dengan KXZ. Samalah, K ni dia punya pemalar dia. Okay. Pemalar perkadaran. Okey, kita tengok pada jadual bawah ni Kita tengok jadual bawah ni. Kita cuba study sikit. Kita cuba tengok sikit Kalau panjang dia Z, lebar dia X, panjang dia Z, lebar dia X. 2 dengan 2. Jadi luas dia apa? Luas dia 2 darab 2 jadi 4. Kalau 3 darab 2, okey, sekarang ni tengok yang the first 3 ni guna warna merah jap Yang 3 yang pertama ni saya biarkan X dia tak bergerak. Saya biarkan X tu pemalar 2 saja. Tetapi Z saja memanjang Z jadi 2, 3 dan 4. Tengok apa jadinya. Okey, luas untuk 3 dan 2 jadi 6. Luas segi 4 tepat kan. Jadi 4 darab 2 jadi 8. Alright. Sekarang kita tengok apa pula? Kita tengok Y bagi XZ. Y bagi XZ ni maknanya 4 bagi sekejap 4 per 2 darab 2 lah. Bersama dengan 1. Okey. Okey, yang ni pula 6. 6 per 3 darab 2. Iaitu bersama dengan 1. Betul tak? Betul. Yang ni pula 8. 8 tu nilai Y. Bagi dengan XZ. 4 darab 2. Bersama dengan 1 juga. Okey. Okey, sekarang kita tengok data yang kedua. Data 3 grup yang kedua ni. Saya biarkan Z pula jadi pemalar. Tadi saya biarkan X pemalar. Saya biarkan X tu tak berubah. Z saja yang berubah. Sekarang ni Z pula saya tak berubah. X saya ubahkan jadi 3, 4, 5. Tengok apa result dia. Tengok apa dia punya hasil.
Luas Y jadi 15. 5 darab 3, 15. Cantikkan sikit tulisannya tu. Jadi 15. Okey. 5 darab 4 jadi 20. 5 darab 5 jadi 25. Okey, kita tengok nilai Y bagi XZ pula. Y adalah 15 bagi 5 darab 3. Jadi 15 per 15 bersama dengan 1. Ini pula 20 per 5 darab 4. Sama juga 20 bagi 20 jadi 1. Ini pun sama juga. 25 bagi 5 darab 5. Sama dengan 1 juga. So far, Y bagi XZ ni semua nilainya 1. Okey, sekarang kita tengok pula yang terakhir ni. 3 yang terakhir ni. Saya ubah kedua-duanya sekali. Z saya ubah, X pun saya ubah. Okey, 6 darab 6 jadi 36. 7 darab 7 jadi 49. 8 darab 4, 8 darab 8 jadi 64. So, nilai Y bagi XZ ialah 36 bagi 6 darab 6. Sama dengan 1 juga. Ini pun sama juga. Sama dengan 1 juga. Ini pun. Bukan 6 situ. 64. 64 bagi 8 darab 8. Sama dengan 1. So, apa conclusion ya? Apa dia punya conclusion yang saya nak bagi tahu sini? Berubah secara Y adalah berubah secara langsung dengan X dan Z. Okey. Kalaulah Z saja yang berubah, X tidak berubah, Y tetap akan berubah secara langsung. Okey. Kalau X dia pemalar, dia akan berubah secara langsung dengan Z. Kalau Z yang pemalar, Y akan berubah secara langsung dengan X. Kalaulah dua-dua pun bukan pemalar, dua-duanya bergerak, jadi Y akan berubah secara langsung dengan hasil darab X dengan Z. Okey tak? Boleh faham tak? So sekarang ni Y berubah secara langsung dalam hubungan ubah tercantum dengan XZ. Jadi kita bubuhkan nilai, kita katakan okey, ini dia punya persamaan dia. Kita letakkan pemalar pergadaran dia K dekat sini. Y bersama dengan K XZ. Jadi kita sekarang boleh cari nilai. Kita boleh cari nilai K. Sebenarnya kita dah cari dah nilai K kat sini. K adalah bersama dengan Y bagi dengan XZ. Kita pilihlah mana-mana satu pun dah dekat sini. Nilainya 1. Jadi kita bubuh nilai K dengan 1, bermakna akhirnya kita dapat bahawa Y adalah sama dengan XZ. Jadi itu dia punya penyelesaian terakhirnya. Okay, ini untuk contoh luas segi 4. Kalau saya nak cari isi padu kotak kasut pun macam tu juga. Kotak kasut kan dia ada panjang, lebar dan tinggi. Maknanya dia akan berubah secara langsung dengan 3 dimensi. Tapi dia punya panjang lebar ni macam mana dia cikgu letak 2, 3, 4, 2, 2, 2, 5, 5, 5, 3, 4, 5. Macam nak tahu? Itu kita boleh letak apa saja nombor kita nak. Sekarang ni saya letak nombor tu sebab saya nak demonstrate nisbah dia semuanya satu. Semuanya sama. Letaklah apa value. Okey, kata Azmi, cuba cari dua nilai. Satu untuk Z, satu untuk X. Kita tengok nilai dia berapa. Apa Z? Bagi nombor. Apa-apa nombor saja pun tak apa. Jangan negatif sudah. Nombor kalau letak shape kecil besar tak apa. Tak apa. Bagi satu nombor untuk Z, bagi satu untuk X. Nombor Z untuk apa? Z 8. 8. Okey. X bagi nombor apa? 6. 6. Okey. So sekarang ni luas adalah 8 darab 6 kan? Luas adalah 8 darab 6 iaitu 48. Betul tak? Betul. Okey. Sekarang kita tengok nilai Y bahagi XZ iaitu 48 bahagi 8 darab 6. Sama dengan 48 per 48 juga. Nilainya 1. Sama juga. Faham tak? Faham. Jadi inilah yang saya nak cerita. Dia punya ubahan tercantum ni dia boleh jadi ubahan secara langsung dengan 2 dimensi atau dengan 3 dimensi.
Kalau kita tengok untuk kotak kan, kotak bentuk dia lebih kurang macam ni. Okey. Katakanlah ini tinggi A, lebar B, panjang C. Isi padu I katakan. I adalah I berubah secara langsung dengan A, B, C kesemuanya sekali. Jadi kita kata I adalah bersama dengan K, A, B, C. Okey? Okay. Boleh faham macam ni? Okay. Kita akan tengok lagi. Okey, seterusnya. Okey, tadi tu kita tengok contoh untuk luas segi empat tepat. Tetapi secara realitinya ubahan tercantum ni bagi suatu ubahan tercantum, y berubah secara tercantum dengan x kuasa x lah pula. X kuasa m, bagi saya betulkan sekejap X kuasa m. Allah ada. X kuasa m dan z kuasa n kan? Dan boleh ditulis sebagai y berjubah secara langsung dengan x kuasa m, z kuasa n. Ataupun dalam bentuk persamaan dia, y bersama dengan k, x kuasa m, z kuasa n. Okey tak? Boleh faham? Okey, kalaulah kata saya ada hubungan yang lain lah katakan. Katakanlah P. P berubah secara langsung dengan A kuasa apa? Kuasa F lah katakan. B kuasa G. C kuasa H. Pun boleh juga. Maknanya dia ada banyak lah. Dia bergantung pada 3 dimensi yang berbeza. Dengan kuasa yang berbeza. Okey? Ini bentuk yang secara umumnya. Boleh faham? Boleh. Okey, kita tengok contoh. Contoh 8. Tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol, simbol tu dan persamaan bagi setiap yang berikut. Okey, dia nak dua Dia nak hubungan tu dan juga persamaan. Dia nakkan hubungan dan persamaan. Kita tengok soalan A dulu. A. P berubah secara langsung dengan Q dan punca kuasa 2 bagi R. Jadi kita tuliskanlah P berubah secara langsung dengan Q darab dengan punca kuasa 2 bagi R. Okey, ini dia punya hubungan. Ini hubungan pada ubahan tu. Kalau dia nakkan persamaan, kita tuliskan P bersama dengan K. K itu pemalar perkadaran. Q darab dengan punca kuasa 2 bagi R. Jadi kita siap dah soalan A. Okey, boleh faham? Azmi, okey tak? Okay. Alright. Kita tengok B pula. Alhamdulillah. Y berubah secara langsung dengan kuasa 2W dan kuasa 3X. Y berubah secara langsung dengan W kuasa 2 dan X kuasa 3. Itu hubungan ubahan dan persamaan. Kita tulis sebagai Y bersama dengan K, W kuasa 2, X kuasa 3. Okey, Azmi? Ini straightforward saja. Okey, saya teruskan V pula. V berubah secara langsung dengan luas keratan rentas A dan tingginya H. Okey, jadi kita tulis statement dia. V berubah secara langsung dengan A, luas keratan rentas, dan tingginya H. Bermakna V sama dengan K, A, H. Okey? Okey, teruskan D pula. Jisim W bagi sebatang besi berbentuk silinder berubah secara langsung dengan panjang P dan kuasa 2 diameter tapaknya D. Jadi W berubah secara langsung dengan P dan diameter kuasa 2, D kuasa 2.
Bermakna W bersama dengan K P D kuasa 2. Boleh ikut Azmi? Kalau ada soalan tolong tanya Okey. Sebab nanti kita ada beberapa contoh lagi. Korang kita buat latihan. Alright. Tak ada soalan Okey, contoh 10. Kita ada banyak contoh ni rasanya. Contoh 10, bukan contoh 9 ke lu? Contoh 8. Ada yang hilang ni. Sekejap Mana contoh 9? Sikit ajak. Ada terlupa nak bubuh. Mana contoh 9? Okey. Copy. Alright. Contoh 9. Diberi bahawa X berubah secara langsung dengan Y kuasa 2Z. Okey, saya tuliskan balik. X berubah secara langsung dengan Y kuasa 2Z. Ungkapkan X dalam sebutan Y dan Z jika X bersama dengan 6 apabila Y bersama 3 dan Z bersama 5. Alright. Okey, ini adalah hubungan ubahan. Kita nakkan persamaan berubahan pula. Jadi X adalah bersama dengan K Y kuasa 2. Kini persamaan dia. Dia kata X adalah bersama 6 apabila Y bersama dengan 3 dan Z bersama dengan 5. Jadi kita masukkan saja nilai tu. 6 bersama dengan K, Y adalah 3 kuasa 2, Z adalah 5. Bersama 6 adalah bersama dengan K darab dengan 9 darab 5. Ataupun 6 bersama dengan 45K. Okey, kita nak hilangkan 45 ni, kita bahagikan dengan 45. Sebab kita nakkan nilai K tu. Alright? Saya sambung kat sini. Jadi K adalah bersama dengan 6 par 45. Ada nilai tak? 6 par 45. Boleh dimudahkan tak? 2 par 15. 2 par 15. Okey, sekarang kita update dia punya persamaan dia. X adalah bersama dengan 2 par 15 Y kuasa 2Z. Jadi siaplah. Ini adalah jawapan dia. Kiranya ganti dia punya apa yang dia suruh tu lah. Gantikan huruf tu, lepas tu selesaikan, lepas tu isi balik. Yes. Kita hanya nakkan nilai K. Letak nilai K dah lah siap. Sebab K ni satu pemalar. X, Y dan Z tu adalah pemboleh ubah. Jadi kita hanya nak kita gantikan nilai X, Y dengan Z tu hanya untuk mencari nilai K saja. K yang tak berubah tu. K pemalar Okey? Boleh faham? Boleh. Alright. Kita move on ke contoh 10. Ada banyak contoh ni sebelum kita buat latihan. Hopefully Azmi boleh tangkap lah apa yang saya beritahu ni. Okey. Ini ambil daripada topik elektrik ni. Bukan elektrik, keupayaan graviti. Ini fiziknya. Tenaga keupayaan graviti E joule. Tenaga keupayaan graviti. Okey. Bagi satu objek berubah secara langsung dengan jisimnya M, pecutan graviti G, dan kedudukannya pada ketinggian H. Ada banyak ni. Alright. Kita tuliskan statementnya dulu. Jangan kita baca lagi soalan dia yang lain tu. Kita tuliskan dia punya
hubungan dia dulu, ubahan dia. E berubah secara langsung dengan M, G dan H. Okey. Okey, M, G, H. Okey, bermakna E adalah sama dengan K, M, G, H. Okey, E, M, G, H ni pun boleh ubah, tetapi K adalah pemala. Okey. K pemala. Pemala perkadaran. Alright. Okey, 6. Dia kata dalam statement keduanya, dia beri E adalah sama dengan 197 apabila M bersama dengan 4, G bersama dengan 9.81. 9.81 ni graviti bumi. 9.81 dan H bersama dengan 5. Dia suruh tuliskan satu persamaan yang menghubungkan E, M, G dan H. Bermakna kita perlu cari nilai K. K itu pemala. Jadi kita letakkan nilai itu semua. 197 bersama dengan K darab dengan 4 darab dengan G 9.81 darab dengan H 5. Okey, kita darabkan tu dulu. 4 darab 9.81 darab dengan 5. 196.2. 196.2. 196.2 K. 197. Bermakna K adalah bersama dengan 197 bagi dengan 196.2, iaitu 197 bagi 196.2. 1.004. Kita tulis 1 lah. Kita bundarkan bersama dengan 1 lah. Okey. Okey. Jadi, last kali kita masukkan balik nilai itu semua dalam tu. Bermakna, E adalah bersama dengan M, G, H. Jadi siap. Okey tak? Boleh faham ni? Ada soalan apa-apa tak, Azmi? Jawapan dia ni EMJS. Ya, itu saja jawapan. Sebab dia nak kita tuliskan persamaan saja. Oh. Betul ni. Soalan dia nak persamaan saja, itu je dia nak. Dia ni nombor apa yang tulis jalan kerja ni semua? Jalan kerja ni hanya untuk mencari nilai K. K dia sama dengan 1 je, tak payah tulis. Sebab K bersama dengan 1, jadi tak payah tulis lah. Okey. Okey alright. Okey, contoh 11. Lepas contoh 11 baru kita ada latihan. Jadi pastikan faham pastikan faham. Kalau tak faham tanya balik. Contoh 11. 3 kuantiti S, T dan U berubah seperti yang ditunjukkan dalam jadual di sebelah. Diberi bahawa S berubah secara langsung dengan T. Okey. Kita tulis statement dia. S berubah secara langsung dengan T dan punca kuasa 3 U. T dan punca kuasa 3 U. Bermakna S adalah bersama dengan K, T, punca kuasa 3 bagi U. Okey, siap kat sini dulu. Nanti sure kita disuruh cari nilai K tu. Okey. Dia suruh apa? Dia suruh kita hitung nilai X. Hitung nilai X dan nilai Y. Nilai X dan Y dekat sini. Okey. Macam mana kita nak cari? Apa-apa pun pertama sekali kita nak buat ialah tulis bentuk hubungan dan tulis bentuk persamaan. Kemudian kita cari nilai K. Macam mana nak cari nilai K?
kita tengok pada jadual tu, kita akan pilih yang ini. Sebab dalam kolom yang pertama ni dia ada semua data dia secara lengkap. Sebab yang kedua ni tak lengkap, ada nilai X, kita tak tahu. Yang ketiga ada Y, kita tak tahu nilai Y tu berapa. Jadi kita guna saja nilai yang kolom yang pertama ni. Kita tulis bahawa S adalah bersama dengan 6. Okey, 6 kita dapat dari sini. Apabila T bersama dengan 0.8 dan U bersama dengan 27. Jadi kita masukkan nilai T dan U tu. S bersama dengan K darab dengan T 0.8 dengan punca kuasa 3 bagi U iaitu 27. Okey. S adalah bersama dengan K 0.8 punca kuasa 3 bagi 27 bersama dengan 3. Okey. Kita boleh gunalah kalkulator kalau tak yakin Kalau tak yakin kita guna kalkulator. Punca kuasa 3 bagi 27 ialah 3. Okey. So 3 darab 0.8. Darab 0.8. Jadi 2.4. S bersama dengan 2.4K. 2.4 tadi kan? Okey, betul. 2.4. Betul. Okey, sekarang kita nak nilai K. K bersama dengan S ni pula. Silap. S ni ada bersama dengan 6. Saya tak bubuh tadi pula. 6 6. Jadi kita nak cari nilai K, kita bagilah kedua-dua belah dengan 2.4. Jadi K adalah, ini potong, 6 bagi 2.4 iaitu berapa? Guna kalkulator. 6 bagi 2.4. 2.5. Okey, sekarang kita completekan, kita bubuh balik ke dalam persamaan tadi. S adalah bersama dengan 2.5 di punca kuasa 3 bagi U. Itu dia punya progress dia. Kita dah dapat sampai sini. Okey. Kita akan gunakan persamaan ini untuk mencari nilai X dan Y. Okey. Kita tulis, saya tulis statement dia. Statement pertama, X adalah bersama dengan X apabila T bersama dengan 1.2 dan U bersama dengan 125. Kita masukkanlah. X adalah bersama dengan 2.5 darab dengan 1.2 darab dengan punca kuasa 3 bagi 125. Alright. Okey. Jadi ini bersamaan dengan 2.5 darab 1.2 darab dengan 5. Punca kuasa 3 bagi 125 sama dengan 5. Jadi kita ni lah darab lah. Okey, 2.5 darab 1.2 darab 5. Jadi 15. X sama dengan 15. X bersama dengan 15. Boleh faham tak, Azmi? Boleh. Okey. Pastikan betul-betul faham sebab kita nak buat latihan sekejap lagi. Okey, sekarang kita tengok ini pula. Dia kata S adalah 50 apabila T bersama dengan 40 dan U bersama dengan Y. So kita cari nilai Y pula. So kita tulislah 50 bersama dengan 2.5 darab T itu 40 darab dengan punca kuasa 3 bagi Y. Dah tak cukup ruang lah pula. Okey, sekejap Okey. Kat mana nak bubuh ni? Tak apalah, kita cubalah squeeze sikit. Kat mana-mana ada ruang. Okey. Mana dia? Okey, 50 bersama dengan 2.5 darab 40 dulu.
2.5 darab 40 100. Ha, 100 punca kos 3 bagi Y. Okey, saya sambung dekat sini. Bermakna saya nak hilangkan 100 tu, saya bagi 100. So sini habis. Yang tinggal punca kos 3 bagi Y bersama dengan 1/2. 50. 1/2. Okey. Alright. Jadi nak cari nilai Y macam mana? Punca kuasa 3. Ini punca kuasa 3. Kita kuasa 3 kan lah. 3 kan? Kita kuasa 3 kan. Jadi Y bersama dengan 1/2 kuasa 3 jadi apa? 1.8. Guna kalkulator pun boleh. 8. Kurungan 1/2 tutup kurungan kuasa 3. Jadi 1/8. Ataupun kita bubuh dalam bentuk perpuluhan 0.125. Siaplah soalan ni. Contoh kelas. Dia ada 2 jenis ni. Satu apa? Perubahan. Apa dia? Dia ada 2 jenis. Apa? Dia ubahan dengan apa tadi? Gabungan. Ubahan langsung dengan ubahan tercantum. Apa? Yang Ada lagi jenis lain lepas ni, ubahan songsang pula. Kita tak masuk ni. Boleh ikut ni. Azmi. Ada soalan lagi? Okey tak? Boleh faham agak-agaknya lah. Allah mana dia. Okey, sebab kita ada latihan lepas ni. Agak-agak boleh buat Azmi tak apa, jangan risau. Try dulu. Ada banyak soalan sebenarnya. Pastikan Azmi boleh buat setiapnya. Setiap satu soalan, semua soalan ni pastikan buat. Kita buat sekarang lah. Okey, nak pastikan Azmi boleh buat je ni. Okey, latihan ni satu. Tulis balik je. Sekejap, kita ada berapa soalan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 soalan. Okey. Yang ni tulis balik je. Ni tulis balik saja je. Ni senang. Okey. Jom buat sekali. Okey, macam mana? A macam mana? S Berubah secara langsung TU. Okey, S berubah secara langsung macam ni. TU. Dia nak itu saja. Disuruh tuliskan hubungannya, dia tak mau persamaan pun. Okey, B. W kuasa 2 X. V berubah secara langsung W kuasa 2 X. Mudah saja. C. A berubah secara langsung B kuasa 3 punca kuasa 2. Okey, A berubah secara langsung dengan B kuasa 3 dan punca kuasa 2 C. Okey. D. L Abi cepat dia apa? L berubah langsung J A. Yes, betul. Alright, itu nombor 1 siap. Okey. Nombor 2 pula
hitung. Dia suruh cari nilai pembalas K pula. Sekejap. Okey, cuba buat. P berkuasa langsung. Dan berkuasa dari harus besar diberi P Dapat nilai K untuk A. Ini jadi ke? A dah berapa? Dapat lah. Tak dapat. Okey. Kita tengok A ni kan. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3 R kuasa 1/3. Bermakna P ada bersamaan K. Okey, betul. Okey, sekarang ni dia beritahu apa? Dia beritahu P adalah 5.184, Q 1.2 dan R 216. Okey, kita masukkan saja nilai tu ke dalam persamaan ni hanya untuk mencari nilai K. Okey? Jadi P adalah 5.184 bersama dengan K. Q kuasa 3. 1.2 kuasa 3. R kuasa 1/3. 216 kuasa 1/3. Okey. Tolong saya cari nilai 1/2 kuasa 3 ni. Berapa ni? Berapa ni? 1.728. 1.728 je ni? Betul
Betul. Okey. Yang ni pula 216 kuasa 1/3. Habis nama kita buatkan habis. Kuasa Habis buatkan habis. Kenapa tu? 72. Betul. Apa dia? 72. 72. Salah. 72 ke 32? Tak dengar. 72. 72 Macam ni lah. Hmm. Okey, sekejap 16 1/3. Okey, sekejap Saya tunjuk kalkulator sekejap. Tengok betul-betul tau. 216 buat macam ni kuasa kurungan 1/3. Tutup kurungan. Jawapan dia 6. Oh, kena buat kurungan. Kena kurungan. Kalau tak buat kurungan jadi macam mana? 216 kuasa 1/3 jadi berapa? Jadi 72, tak betul. Itu kenapa dia tak betul? 216/3 kot jadinya. Betul tu dia. Itu disilap dia tau. Sekarang disilap kenapa? Kalau tak bubuh kurungan kan, 216 kuasa 1/3. Dia jadi apa tau? Dia jadi 216 kuasa 1 bahagi dengan 3. Jadi dapat 72. Itu silap dia. Dia kena buat macam mana? 216 kuasa kurungan 1/3. Baru betul dia jadi 216 kuasa 1/3. Jawapan dia 6. Okey? Kena bubuh kat kurungan tau. Bila pecahan saja, good practice untuk bubuh kurungan. Buka kurungan dan tutup kurungan. Ketidak dia kalkulator tu salah faham. Dia jadi macam ni. Sebab tu dapat 72 tu. Dia jadi 216 bagi 3. Okey? Alright. So jawapan dia kat sini 6. Okey, now kita nilai K lah. K bersama dengan 5.184 bahagi 1728 darab 6 kat sini. Okey, tahu tak macam mana saya dapat macam ni? Faham tak? Faham Okey, good. Guna kalkulator balik. 5.184 bagi 1.728 bagi 6. 0.5. Habis tak buka ni tu. 0.5. Dapat jawapan dah. Kenapa malam-malam Untuk A, K bersama 0.5. Boleh ikut Amin? Boleh ikut Ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, buat soalan B pula. Cuba buat Azmi kena bagi lepas ni. Habis hujan. B berubah secara langsung dengan Q, R dan kuasa 2S.
Lagi apa? Abi. Apa, bang? Ini pun buat atas sebelah kurungan. Apa dia? Kan ni pecahan kan, masuk dalam kurungan juga. To be safe, bubuh kurungan lah. Untuk selamat lah, bubuh kurungan. Tukar. Abi kan dia tukar. Lepas tu dah takkan. Apa dia? Takkan ke? Tak dengar. Takkan ke? Darabkan. Ke tukar? Kita gantikanlah. Bila kita nak cari nilai K, kita gantikanlah semua nilai P ni. Q, R dan S. Nanti jadi nombor. Dah dapat kat sini tak? K, Ha? Q, R, S kuasa 2 dapat dah kan? Dah masuk nilai P tu. P, Q, Dah. Q, R, S. Okey. Jadi 1/3 sama dengan K, Q, 1/5. Oops. 1/5. R, 3/2. S, 1/3 kuasa 2. Dah darab dah semua dah sebelah kanan ni. Apa? Sebelah kanan ni kena darabkan semua kan? Kena darab semua. Alhamdulillah. Abi. Satu per 30. 1/30. Okey. Jadi 1/3 bersama dengan 1/30 K. Okey, kita nak nilai K sekarang macam mana? Sekejap. 30. Bagi. Okey, sama. 1/30. Tahu tak? Nak bagikan ke apa? Bagikan dengan apa? Dengan apa? Bagikan dengan 30. Bagi dengan 30. Okey. Kita nak hilangkan 30, 1/30 ni. Apa kita buat?
Kalau nak bahagi, kita bahagi dengan 1/30. Kita kena bagikan nilai yang sama. Ataupun buat apa? Ataupun kita darab dengan 30 lah. Sama juga. Sama juga. Cuba guna kalkulator. 1/30. Kalau bahagi dengan 30 jadi apa? Kalau 1/30 bahagi dengan 30, jadi 1/900. Tak betul. 1/30. Kalau nak bagi 1, kita kena darab dengan 30. Oh, betul? Okey, teruskan. K sama dengan 10. Betul. K sama dengan 10. Betul lah. Yes, betul. K bersama dengan 10. Alright, very good. Kita pergi soalan kedua. Soalan ketiga, sorry. Ada masih 5 minit lagi tinggal. Okey. Dia beri Y sama dengan 6 apabila X sama dengan 0.64 dan Z sama dengan 5. Okey, A dan B ni dia punya hubungan dia lain-lain. A ni Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X dan Z. Bahasa langsung dengan diberi bawah K sama dengan 1.5. K dapat dah? Okey, dia suruh ungkapkan Y dan sebutan Z, X dan Z kan? Y 6 K punca kuasa 2 bagi X. X tu apa? 0.64. Darab dengan Z tu apa? 5. Okey, 0.64 kuasa 2 jadi 8 ni. 8. Ya Tadi dapat apa tadi? K? Sorry? 1.5. 1.5 Okey, sekejap. 0.64 jadi 0.8 lah. Betul. 0.8. Darab dengan 5. Darab dengan 5 jadi 4. Alright, betul. Jadi 6 bersama dengan 4K. Jadi bagi dengan 4, bagi dengan 4. Jadi K ada bersama dengan 6/4 1/5. Okey, betul?
Tadi dapat nilai K, kita masukkan balik dalam ungkapan tadi tu. Sebab dia nak apa? Dia nak kita ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z. Itu dia nak. Jadi Y bersama dengan 1.5 Oh, Y sama dengan 1.5. Z. Ini dia jawapan dia. Kalau tak buat ini, kita dapat separuh markah untuk cari nilai K. Okey. Siapkan semuanya. Kiranya ni pernah dapat jawapan dia lah. Jawapan dia yang Y sama dengan 1.5 untuk tersebut X. Ya. Sebab itu yang diminta. Jangan soalan. Baca betul-betul tau. Oh, kalau dia suruh ungkapkan tu kena masukkan balik dah jawapannya. Bila dia nak ungkapkan, maksudnya dia nakkan persamaan. Okay. Okay? Alright. B pula. Y and X kuasa 2 Z. Bukan kuasa 2. Kuasa 2, ya. Okay. Salah. Thank you. Okay, teruskan. Bagi tahu nilai K nanti yang Azmi dapat. K sama dengan 0.375. K bersama dengan 0 375. 375 Okay, good. Okay, saya tulis sini 6 sama dengan K, X 0.64 5 kuasa 2. Jadi K 0.64 25. Jadi guna kalkulator 16. 0.64 darab dengan 25. 16. Jadi 6 bersama dengan 16K. Jadi K adalah 6 per 16. 6 bagi 16. 0.375 betul. Okey. 0.375. Jadi masukkan balik dalam ni. Jadi Y bersama dengan 0.375 X Z kuasa 2. Siap. Okay, very good. Azmi. Very good. Ada progress. Okay, sekarang ni dah pukul 10 lebih dah. Jadi ada lagi 3 soalan sebenarnya. 4, 5 dan 6. Okay. Cuba buat kat rumah Nanti bila dah siap, buat secepat mungkin lah. Bila dah siap, ambil gambar cara kerja tu hantar kat WhatsApp Boleh? Kalau tak tahu tanya saya kat situ. Kita boleh cuba settle di luar kelas. Okey Azmi? Alright. Ada soalan lagi tak Azmi? Tak ada. Okey, good. Itu sajalah Kita jumpa Jumaat. Okey. Assalamualaikum.